السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana kita sekali lagi berpeluang untuk menyambung balik perbincangan kita berhubung dengan alam barzakh, yang mana kita berhenti pada muka surat 25 di bawah topik berita gembira kepada orang-orang yang beriman saat dan detik datangnya ajal. Antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang beriman ketika saat, detik dan waktu datangnya malakul maut ataupun malaikat maut, ajal telah tiba, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira, khabar gembira kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang menanti mereka selepas daripada keluarnya roh daripada jasad. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang beriman dia tidak takut dengan kematian. Tetapi apa yang ditakutkan oleh orang-orang beriman ialah persediaan selepas daripada kematian. Kematian ni sesuatu yang kita tak boleh elak. Hakikat kematian ni kita terima, kita akui. Cuma yang kita bimbang, yang kita takut, yang kita risau ialah persediaan dan bekalan yang kita bawa selepas daripada kematian. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala meraihkan orang-orang yang beriman ni di saat dia nak mati itu, Allah Taala hantar malaikat mari bagi tahu. Kata ada khabar gembira. Kesudahan penutup kehidupan dia itu di atas kebaikan. Dan apa yang menanti dia di hadapan nanti ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu roh orang-orang yang beriman ni, kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah keluar. Kata Nabi, umpama yang dibuat contoh oleh Nabi apa dia? Seperti air yang dituang daripada gelas. Tuan-tuan tuang air, tengok dia laju keluar tu, turun tu, demikian roh orang yang beriman keluar. Tuan-tuan hadirin mukminin, kenapa orang-orang yang beriman ini bekerja sama atau redha untuk roh dia diambil? Kerana dia telah mendapat khabar gembira. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang juga selalu kita dengar, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala suka untuk bertemu dengan dia. Sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Macam mana nak timbul rasa suka bertemu dengan Allah itu? Bagaimana yang dikatakan man ahab, siapa yang nak, suka, teringin nak bertemu dengan Allah tu, Allah teringin nak bertemu dengan dia. Allah cinta nak bertemu dengan dia. Nabi SAW menjelaskan, orang yang cinta, orang yang suka untuk bertemu dengan Allah ni, orang yang mendapat khabar gembira saat dan detik ketika mana dia nak meninggal. Sebab itu kalau kita baca juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, orang-orang yang diusung keluar daripada rumah dia, dalam hadis yang selalu kita ulang dan baca, mereka meronta-ronta, Qaddimuni, qaddimuni, segerakan, segerakan. Sebaliknya roh orang-orang yang tidak beriman,
mereka akan memaki diri mereka sendiri. Celaka. Kemana kamu nak bawa aku pergi? Perbezaan ini kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka telah mendapat berita awal. Kepada orang yang beriman, bagaimana berita itu disampaikan? Salam sejahtera daripada Tuhan kamu, disediakan kepada kamu keampunan dan keredaannya. Dia telah dapat berita yang menenangkan jiwa dia. Manakala orang-orang yang tidak beriman, ukhruji ya ayyatuhan nafsu khabitha, wahai roh yang kotor, roh yang buruk, yang jahat, keluar kepada kemurkaan dan kemarahan Tuhan. Jadi ini apa yang kita akan tempuh pada saat dan detik akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita akan lalui nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika mana saat datangnya malakul maut, kita diberitahu dengan berita-berita yang gembira. Allahumma amin. Kita tengok pada muka surat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 41, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah kata, firman Allah dalam surah Fussilat ayat 41, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Saya nak sebut sikit pasal istiqamah ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atas apa yang mereka kata itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Sebab itu orang tanya kepada Nabi, satu orang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li qawlan la as'al. Dia mari kepada Nabi, dia tanya, beritahu aku satu perkara yang orang lain tak perlu aku tanya dah. Bagi satu jawapan, satu perkataan yang hanya engkau yang bagi tahu. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Kau beriman kepada Allah dan istiqamah. Yang ni yang berat ni. Apa yang berat tuan-tuan? Istiqamah. Satu saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua, kita tak tahu pengakhiran kehidupan kita macam mana. Istiqamah ni bukan benda yang mudah, benda yang senang. Pasal kita mungkin boleh sebut istiqamah. Istiqamah ni tuan-tuan, kalau kita tengok, dia satu benda yang menyebabkan Nabi beruban. Kita baca dalam hadis kan, Nabi kata beruban rambut aku ini kerana Hud wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya. Kerana di dalam surah Hud itu ada ayat apa? Fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau istiqamah di atas apa yang kami perintahkan. Kehidupan kita ini bergantung kepada apa tuan-tuan? Detik dan saat yang terakhir. Dalam hadis Nabi kata innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutup. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada yang akhir. Dalam hadis yang lain Nabi kata an-nasu yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan di atas amalan apa yang dia lakukan ketika dia mati. Dan bila kita baca tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda penutup yang baik, banyak kan disenaraikan oleh para ulama. Antaranya Nabi kata orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, berpeluh di dahi dia. Kemudian dibahaskan kenapa peluh di dahi itu tanda yang baik. Orang yang sebelum mati dia mengucap la ilaha illallah. Orang yang mati kerana
kejadian yang buruk, lemas, terbakar dan sebagainya. Salah satu daripada husnul khatimah apa dia? Mati ketika sedang melakukan amal soleh. Sehingga dalam hadis tuan-tuan bisa dengar tak? Nabi kata apa? Nabi kata dalam satu hadis, seseorang yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada dia. Sahabat tanya, apa maksud taufik tu? Allah Ta'ala akan membuat hati dia, membuka pintu hati dia, menggerakkan diri dia untuk melakukan sesuatu amalan, dan selepas itu Allah ambil nyawa dia. Maksudnya sebelum dia mati tu, Allah Ta'ala akan hidayah kepada dia, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada dia untuk dia buat satu amalan, dan amalan itu menjadi amalan penutup dia. Saya dan tuan-tuan, tidak ada sesiapa pun, saya selalu sebut banyak kali, istiqamah. Istiqamah benda yang berat, kerana kita tak tahu penghujung kita. Kita selalu baca doa kan, Allahumma khtim lana husnil khatimah, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman. Hidupkan kami di atas iman, matikan kami di atas iman. Dan doa yang paling kerap dibaca oleh Nabi selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah, apa lagi doanya? Ya muqallibal qulub. Sehingga Aisyah tanya kepada Nabi, dia kata, Rasulullah, kenapa kau baca banyak ya muqallibal qulub dalam hadis yang tuan-tuan selalu dengar? Apa jawapan Nabi? Kerana hati manusia itu bainal asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Kerana hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah, dan dia boleh memusing hati manusia. Dia yuqallibu kaifa yasha, dia boleh pusing hati manusia mengikut apa yang dia nak. Apa lagi hadis yang kata bahaya, beratnya istiqamah? Nabi kata, badiru bi'amal. Hendaklah kamu segera buat amalan. Jangan bertangguh. Ada peluang untuk beramal, pergi, ambil, rebut, buat. Kerana apa? Kerana kata Nabi akan sampai pada satu zaman, yusbihu mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi mu'min wa yusbih kafir. Kerana akan sampai pada satu masa, detik zaman, seseorang itu dia beriman, dia Muslim pada waktu pagi, petangnya dia kafir. Petangnya dia beriman, pagi esoknya dia kafir. Dia berubah dalam tempoh satu hari. Dan kita pun tengok berapa ramai daripada kalangan orang-orang yang kita kenal, permulaannya baik, pengakhirannya sebaliknya. Pengakhirannya permulaannya tak baik, pengakhirannya baik. Kita tengok di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak permulaan mereka tak baik. Kalau kita baca sirah para rasul, sirah para sahabat, kebanyakan mereka daripada kalangan orang yang menentang Nabi. Khalid Al-Walid, Abu Sufyan, ni semua di antara tokoh-tokoh besar yang lawan Nabi, yang perang dengan Nabi, tapi kesudahan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha mereka semua. Saya dan tuan-tuan doalah supaya Allah bagi istiqamah. Kita bukan kata istiqamah sampai ke mati. Istiqamah nak main kelas Sabtu pun jenuh bertarung perasaan kita. Sebab tu saya kata semalam kuliah saya kata kita ada seminggu, 6 hari kita bagi untuk kehidupan dunia. Ambillah sehari untuk kehidupan akhirat. Kan? Bukan, saya ingat kelas di Baitur Ridwan itu bukanlah hari-hari. Dan ada athar daripada Abdullah ibn Mas'ud, dia tak suka buat kelas everyday ni. Sebab dia bimbang manusia akan futur. Manusia akan dia panggil malal, dia jadi boring, dia jadi ni kan. Pasal hidup ni dia sa'ah, dia ada masa dan detik. Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, dalam kehidupan ni ambillah sedikit masa untuk kita buat agama kita, bekalan kita, istiqamah. Itu yang saya nak ingatkan. Baik, hadirin mukminin, kita tengok
Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata orang yang istiqamah turun malaikat kepada mereka. Sehingga kan tuan-tuan, istiqamah ni apa dia besarnya? Ini saya sebut. Di kalangan salaf, ulama-ulama salaf, di kalangan para sahabah, mereka kata apa? Tanda sesuatu amalan itu diterima apa dia? Tanda sesuatu amalan itu diterima apa dia? Seseorang itu istiqamah di atas apa yang dia buat. Sebab itu ulama kata siapa yang puasa bulan Ramadan tu, lepas habis Ramadan dia menyambung kesinambungan itu dengan puasa-puasa sunat yang baru yang lain, itu tanda Ramadan dia diterima. Sebab satu kebaikan akan menghasilkan apa? Satu kebaikan akan membuahkan kebaikan yang baru. Tuan-tuan bacalah mana-mana buku ulama salaf, mana-mana buku ulama ahli sunnati wal jamaah. Bila mereka bahas tentang istiqamah, ini adalah buah daripada amalan yang diterima. Satu orang dia salat, kemudian dia tambah dengan amalan sunat, dia bersedekah, kemudian dia bersedekah. Itu semua tanda amalan dia diterima. Sebaliknya, satu ingatan untuk saya, amaran juga untuk saya dan tuan-tuan, mana-mana amalan yang tidak ada kesinambungan, itu juga tanda-tanda amalan itu ditolak. Sebab itu kita akan sambut orang balik haji. Kita akan jumpa orang yang balik daripada haji. Haji itu dah besar dah. Haji itu dah satu ibadat yang sangat hebat. Sehingga Nabi kata haji itu jihad bagi wanita. Maksudnya teruk lah, penat, letih. Lebih besar daripada haji ialah orang yang balik daripada haji nak istiqamah. Sahabat saya yang pergi haji, dia tulis. Saya baca lah dia tulis. Dia kata satu perkara yang menyedihkan, bukan semua, satu perkara yang menyedihkan yang berlaku realiti saat ini dan detik ini, apa dia? Bukan semua lah. Jadi tak perlulah berasa lagi viral marah lah. Apa dia? Dia dari pemerhatian dia duduk di sana, daripada pemerhatian dia nampak apa? Lepas habis wukuf, orang dah tak pergi Masjidil Haram. Orang dah tak seagresif sepulun sebelum selesai haji. Belum balik Malaysia masih di Mekah. Habis saja kerja besar haji, habis saja wukuf, habis saja buat semua melontak dan sebagainya. Ada masa lagi, ada yang pergi Madinah, yang mari awal dia akan masuk Mekah lah. Siapa yang mari lewat dia akan pergi Madinah pula, pasal dia tak pergi lagi Madinah. Bila mari dah lepas ni, dia punya momentum, dia punya semangat, dia punya kegairahan untuk salat di Masjidil Haram dah turun. Banyak dah semayang di hotel-hotel yang lebih selesa. Pasal apa? Lo ni hangat. Semayang di hotel, semayang di bilik, seolah-olah habis dah haji ni. Okey, clear, selesai haji dah. Itu belum balik lagi. Tuan-tuan, ini benda besar istiqamah. Sedangkan tuan-tuan, kita masih berada di tanah haram. Kita masih lagi berada di Masjidil Haram. Selagi mana peluang dan ruang itu, kalau kita tak sihat, kata lain. Kalau kita diberikan kesihatan, kita kena istiqamah. Sebelum haji kita pergi sembahyang di masjid. Pasal apa lepas haji kita tak pergi ke masjid? Bukan kata apa dia ni, haji je, yang pergi umrah pun sama. Dia dah pergi umrah, habis umrah, dia dah jadi orang utara katalah, tuan-tuan lah kata, cerai. Ini istiqamah. Sebab itu bila kita dengar ada orang-orang yang dah mati kan, di kalangan kita yang dah mati, kita cemburu kematian itu. Kerana apa? Kerana kita menjadi saksi hidup, menyaksikan dia mengakhiri kehidupan dia di atas jalan sunnah, yang mana jaminan itu tidak ada pada diri kita. Yang ni yang kita doa, tuan-tuan. Baik. Allah Subhanahu wa taala kata, turun malaikat kepada mereka. Wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan berduka cita.
Selalu kita dengar dalam ayat Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Selalu takut ni dia ganding dengan duka cita. Kalau tuan-tuan kaji macam Quran, tuan akan tengok pada perkataan takut, khauf, dia akan duduk dengan duka cita. Jangan takut, jangan duka cita. Siapa yang beriman dia tidak akan takut dan dia tidak akan berduka cita. Hazan, sedih, duka cita. Tuan-tuan hadirin, saya kalau hazan ni, huzn ni, saya selalu teringat cerita Sa'id Ibn al-Musayyib. Bisa dengar cerita haznun, huzn. Sa'id Ibn al-Musayyib ni tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia lepas daripada sahabat. Ada orang kata Sa'id Ibn al-Musayyab, ada kata Sa'id Ibn al-Musayyib. Tak apalah, Musayyab ke Musayyib ke, ada panjang perbahasan. Dia ada tuk dia kepak dia tahu, nama huzn, haznun, kan? Yang tuan-tuan duk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Tok Wan dia tu nama haznun, hazni, hazn lah, hazanun kan, sedih. Tok Wan dia ni mari jumpa Nabi. Apa dia ni sahabat, mari jumpa Nabi. Nabi kata kita tukarlah. Sahlun, mudah. Sahal, mudah. Kita pun nama Sahal lah. Dia kata aku tak mau tukar lah. Dah tok nenek aku dah boboh lah nama tu kan. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Dia tak mau tukar. Sa'id Ibn al-Musayyib kata apa? Sejak daripada hari tu dia tak mau tukar nama dia daripada sedih pergi kepada mudah tu, senang tu. Hidup dia tak pernah mudah, sentiasa sedih dan duka cita. Yang ni tuan-tuan mungkin pernah dengar ada ustaz-ustaz bahas. Dia panggil apa ni? Kita dalam akidah kita tak ada sial. Dalam akidah kita tak ada apa dia ni percaya benda-benda tatayur ni, benda-benda ong se ni tak ada. Tapi ada satu bab dia panggil tafaul. Contoh, tuan-tuan bisa dengar tak? Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Siapa wakil musyrikin masa tu? Yang mai jadi ketua rombongan musyrikin? Suhail. Suhail sahal lah, mudah. Bila Suhail mai, Nabi kata apa? Hari ni rundingan kita, negotiate kita mudah. Pasal yang mai tu mudah. Suhail yang mai. Nampak? Dia bukan dia bukan untung sian nasi. Orang Melayu dia lajak pula lebih hek. Anak-anak kalau sakit pergi jumpa Tok Bomo, nama ni kerah. Nama pasal tu kadang-kadang kita tanya pasal apa nama IC lain duk panggil kat kampung lain. Dulu dia kecil-kecil dia duk teriak, pergi jumpa Tok Bomo kata ni nama anak jin ni. Kan? Saya tak tahulah, tapi kalau nak tanya nama tu ada efek tak? Nama tu ada tak dia punya kesan dia dari sudut dia panggil tafaul ni, kita optimis. Ada tak dia punya? Adalah. Kalau kita tengok dalam 2-3 riwayat Nabi tadi adalah. So bubuhlah nama anak-anak yang dia bersifat positif, optimis, bersifat bagus, kan? Jangan tuan-tuan bubuh nama anak walaupun dia bunyi Arab. Contoh apa kan? Contohlah Arab ni Kaslan. Tuan-tuan bubuh nama anak Kasli, kan? Kaslan ni balok. Quran kata orang munafik ni bila dia mangkit semayang, qumu kusala. Mangkit dalam keadaan dia balok. Balok. Kaslan pemalas, kusala balok lah, sangat malas. Kalau Kaslan, kalau kita panggil, cuma dia punya arak lah. Kalau kita punya pemalas, pergi baca buku. Macam mana dia nak baca buku? Dia pemalas. Jadi nama tu ada. Nama ada. Baik. Tu sikit lah kan. Tahu nanti kita cerita? Kita sebut tentang hazan tadi, duka cita. Di kalangan ahli tafsir, dia sebut apa? Dia kata perkataan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan ada tafsiran dia di sini. Tapi yang tafsiran yang bila kita kata Allah kata orang yang beriman dia tidak akan takut dan dia tidak ada duka cita. Kenapa takut dengan duka cita ni digabungkan? Ahli tafsir kata manusia ni, saya dan tuan-tuan
Percayalah, saya dan tuan-tuan, kita tak lari daripada dua perasaan ni. Muda ke, tua ke, sihat ke, sakit ke, kaya ke, miskin ke, whatever you are, mesti ada penyakit ni. Penyakit apa? Takut. Takut ni selalu tuan-tuan takut benda apa? Ulama tafsir kata, takut pada benda yang akan datang. Betul tak? Kita akan takut benda yang akan berlaku. Yang muda akan takut mati. Yang muda akan takut tua. Yang tua akan takut mati. Yang sakit akan takut apa? Takut mati. Yang sihat akan takut sakit. Yang kaya akan takut miskin. Yang miskin akan takut lagi miskin lah. So kita tak ada siapa. Yang menang akan takut kalah. Yang kalah akan takut tak menang. Anda faham ke tak? Semua orang takut. Yang kahwin akan takut dia bercerai. Betul tak? Yang tak kahwin akan takut tak kahwin terus. Nampak? Betul tak tuan? Tapi sebab seburuk-buruk takut apa? Takut bini lah. Tapi saya nak sebut, Quran kata takut. Jadi orang-orang yang beriman, dia tidak akan takut pada masa yang hadapan ni. Pada masa akan datang dia tak takut. Pasal apa? Kerana dia tahu Tuhan ada di sisi dia. So kita nak, tuan-tuan, takut ni ujian tau. Allah kata walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan tuan-tuan jangan main-main tau. Allah Ta'ala bila dia nak uji manusia, dia tak perlu uji benda besar. Dia tak perlu uji benda-benda teruk. Dia tak perlu bagi kanser tahap 4. Dia tak perlu bagi aksiden teruk-teruk. Dia tak perlu bagi benda besar tu. Dia campak perasaan takut dia. Dan antara penyakit yang sekarang ini banyak di kalangan masyarakat ni, penyakit apa? Penyakit takut. Takut apa? Dia tak boleh takut, dia duduk ramai-ramai dia takut, anxiety kan. Dia tak boleh duduk ramai-ramai dia takut, dia duduk, ada orang dia tak boleh duduk ramai-ramai, dia takut. Ada orang dia tak boleh duduk seorang-seorang, ada orang dia tak boleh cerah sangat, ada orang dia tak boleh gelap, ada orang dia tak boleh naik kapal terbang, dia takut ketinggian. Takut ni satu penyakit tau. Pasal tu kita ada fobia benda tajam, fobia ada. Quran kata walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Nombor 1 Quran sebut ujian tu. Balak tu dia. Khauf, takut. Orang yang nak pergi Mekah umrah haji, dia takut apa? Takut duit. Orang yang nak sedekah takut apa? Takut miskin. Quran kata syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Hang sedekah, hang miskin. Sekarang ni zaman inflasi, zaman orang tak ada duit. Orang tak ada duit, hang simpan. Hang tak ada duit, hang lagi sedekah. Lagi-lagi kita pun tabung dah. Tengah duk kempen ni waktu ni elok. Takut. Jadi Allah kata dia cabut ketakutan itu daripada apa? Benda yang akan datang. Orang beriman mati bila-bila ready. Yahzanun, duka cita. Selalu tuan-tuan bersedih atas benda apa? Saya jumpa ramai orang yang dia pemain kuliah, lepas tu dia pemain jumpa, dia duduk sembang. Ada yang bekas polis, ada yang macam-macam lah. Dia pemain cerita, dia sedih, dia peras. Ada yang menangis-nangis. Dia bagus dah, tapi dia menangis-nangis, dia teringat yang lama. Bila kita cerita tentang azab apa semua, dia main menangis-nangis. Dia sedih dan duka cita mengenang apa yang telah dia buat. Ada satu orang pakcik itu, dia main lepas saya kuliah subuh, dia main, dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya sedih, saya menyesal pasal dia dulu tak jaga anak dia elok-elok. Kan, dia kahwin, dia cerai, dia tak ambil perhatian. Lepas tu kita sebut pula tentang tanggungjawab. Dia kata macam benda tu kena pada diri dia dan dia sangat takut. Dia sangat sedih. Dia bimbang. Jadi Allah kata siapa-siapa yang beriman, dia tidak akan duka cita dengan benda yang dah lepas. Sebab apa tuan-tuan? Afallahu ammas salaf. Sebab itu kita tak boleh buka dosa kita. Tuan-tuan jangan cerita pada orang, tuan-tuan jangan buka aib tuan-tuan, tuan-tuan jangan bongkar apa sahaja yang tuan-tuan buat dahulu. Itu antara tuan-tuan dan Tuhan. Dan Allah janji, siapa yang beriman dan dia beramal dan dia bertaubat, dosa dia semua Tuhan dah clear. Jadi dia tak payah sehati, dia tak payah takut. Sebesar mana dosa tuan-tuan, Allah Ta'ala ampun.
selagi mana malam yugharghir, tak sampai nyawa di kerongkong. Jadi orang beriman dia tak ada takut, dia tak ada duka cita. Nampak? Itu yang saya nak sebut sikit. Kemudian Allah kata, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah kata apa? Dan disediakan bagi mereka syurga yang telah dijanjikan. Kita tengok tafsiran yang disebut oleh para ulama. Muka surat 26. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, dia menafsirkan ayat ini, dia kata, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas jalan yang benar, kata Imam Ibn Kathir, akhlasu al-amal lillah wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'a Allahu lahum. Orang yang masuk dalam ayat ni, yang tak takut, yang tak berduka cita, yang malaikat datang bagi khabar gembira masa dia nak mati, tu siapa dia? Yang pertama, orang yang ikhlas. Kalau tuan-tuan tanya manhum, siapakah mereka yang Allah Ta'ala hantar malaikat bagi tahu, ni nak bagi tahu berita gembira, syurga telah disediakan, jangan takut, jangan. Dia habaq masa bila ni? Masa dia nak ambil nyawa kita. Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut tayyibah, salam sejahtera kepada kamu. Allah yuqri'ukas salam, Allah menyampaikan salam kepada engkau. Wahai jiwa roh yang beriman, Allah menyediakan keampunan dan syurga dia. Siapa golongan itu? Kata Ibn Kathir, yang pertama orang yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua, orang yang melakukan ketaatan berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Artinya orang yang ikut sunnah. Nampak tu? Wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'a Allahu lahum. Dia melakukan ketaatan kepada Allah seperti mana yang Allah syariatkan. Artinya dia ikut ajaran Nabi ya. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia ikut sunnah. Orang yang macam ni dapat khabar gembira. Kita bukan kata ikut kita, bukan ikut geng kita, dah ikut sunnah. Siapa yang ikhlas ikut sunnah. Pasal itu tuan-tuan pernah dengar perkataan Fudail bin Iyad ketika dia menafsirkan ayat allazi khalaqal mauta wal hayya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan? Amalan yang terbaik itu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Seseorang yang ikhlas tapi tak betul, tak diterima. Seorang yang tak ikhlas, betul pun tak diterima. Bahaya tu. Dia semayang betul tapi tak ikhlas, out. Dia semayang tak betul tapi ikhlas, out. Dia tak ikhlas tapi semayang betul pun out. Sesuatu itu hanya diterima kalau ikhlas dan betul. Pasal itu berat sunnah ni. Nampak? Okey, baik. Kemudian kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah sebut dan turun kepada mereka malaikat. Yakni malaikat apa? Yakni indal maut qailin. Turun kepada mereka malaikat maut ketika mana kematian. Kemudian malaikat tu kata, jangan kamu bimbang. Tengok, jangan kamu bimbang. Jangan kamu bimbang. Yakni jangan kamu takut. Apa dia? Perkara akhirat yang kamu akan hadapi. Nampak tak? Jangan takut. Jangan takut apa? Akhirat. Akhirat ni akan datanglah. Sebab kita ni daripada rahim transfer pi ke dunia. Dunia transfer pi ke barzakh. Barzakh transfer pi ke akhirat. Last. Jadi bila malaikat tu kata jangan takut. Jangan takut akhirat tu. Timbang lulus. Apa lagi? Dapat buku belah kanan. Semua ni dah keluar lah. Dapat buku belah kanan, jangan takut. Kita duk takut kiri ke kanan, dia habaq dah kanan. Lepas tu nak timbang sat lagi, berat belah baik ke berat belah jahat? Berat belah baik. Sat lagi nak lintah lepas ke tak lepas? Tuan-tuan, lintah lagi menarik. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok tertib susunan perjalanan di padang mahsyar, last station apa dia? Titi lah. Sebab lepas titi apa dia? Syurga. Neraka duduk mana? Bawah titi. Neraka, titian sirat dibentangkan di atas neraka.
Neraka tu duduk bawah titi ni, titian sirat tu. Di kiri kanan titian sirat tu kalalib, ada cakok. Dia cakok, tarik tok bawah. Dia cakok, tarik tok bawah. Lepas kita lintas tu, adanya syurga. So, nak sampai syurga, kena lalu titi tu. Masa kita lalu titi tu, Nabi duk kata apa? Nabi ni, salim, salim. Ya Allah, bagi dia lepas, bagi dia lepas. Nabi tak tinggal kita. Di dunia kita tinggal Nabi. Salim, salim, selamat. Bila kita lepas titian sirat, di sana ada perbahasan tentang qantarah. Ni next kuliah lah. Sampailah syurga. Saya nak tanya tuan-tuan. Dapat buku belah kanan. Timbang berat belah kanan. Lintah jatuh ke lepas? Lepas lah tuan-tuan. Nampak tak? Tapi kenapa Allah Ta'ala buat? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan titian sirat itu? Ulama' bahas tau. Kalaulah satu orang apabila dia dapat buku belah kanan, kemudian timbang berat belah kanan, artinya dia selamat. Of course, confirm dia akan lepas. Allah ni hari akhirat, dia nak tambah keseronokan demi keseronokan, demi keseronokan, demi keseronokan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan akan lintah dalam keadaan tuan-tuan dah tahu akan selamat. Tuan-tuan dah tahu akan lepas. Dan tuan-tuan akan tahu tak akan jatuh. Tuan-tuan dah tahu macam mana perasaan tuan-tuan. Sonong. Dan kita dah dapat awal dah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kena semangat. Semangat apa? Semangat mengaji, semangat beramal. Mari daripada mana ni momentum semangat ni? Momentum berkorban untuk agama, berkorban untuk sunnah, mengaji ni. Jangan cuai, jangan culah, jangan lari daripada jalan ni. Kenapa? Kerana kita nak dengar khabar gembira ni. Lambat tak lagi berita gembira ni? Saya tak tahu tuan-tuan, saya akan balik ke Perlis. Belum tentu saya selamat. Dan saya doa ketika dia datang bertemu dengan saya, telinga saya mendengar. Wa abshiru, khabar gembira. Saya mungkin boleh bersilih ganti. Orang lain boleh datang mengajar, tuan-tuan boleh belajar banyak. Hari ni tuan-tuan boleh datang sini, besok tuan-tuan boleh datang mana-mana. Tapi pokok pangkalnya di akhir hayat tuan-tuan, tajuk kita ini, apa yang tuan-tuan akan dengar. Itu benda besar. Kemudian tuan-tuan, kata Ibn Kathir, jangan takut itu apa dia? Ay mimma tuqdimuna alaihi min al-amri al-akhirah. Jangan takut benda yang kamu akan dapat di akhirat. Nah, nampak? Jangan takut. Pasal itu orang yang bahagia di kubur, dia meronta-ronta untuk dipercepatkan kiamat. Sebaliknya orang yang tak boleh jawab tu, walaupun baru ni, kita pun tuan-tuan, penin juga. Kita duk mengaji, kita duk baca, malaikat yang mai tanya kita. Malaikat yang duk tanya kita. Kan? Tiba-tiba malaikat pun kena tanya. Malaikat pun kena tanya. Satu benda saya nak ingat ke tuan-tuan. Setiap dakwaan mana-mana pihak hendaklah dianggap palsu sehingga dia buktikan dakwaan itu. Ini prinsip tuan-tuan kena pegang. Sekarang ni bahaya. Dia quote Sahih Bukhari, dia quote tafsir tu, dia quote tafsir ni. Tuan-tuan kena pegang selagi mana benda tu tak betul-betul dipastikan, kira tak betul ya. Sebab bila dia sebut dalam kitab tu, kita pun balik buka lah bab tu, bab disandarkan kepada Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, bab soalan munkar nakir. Kita pun balik-balik tengok. Pasal kita duk baca tak ada pula. Memang ada, tapi ada dalam keadaan tak ada. Tamat Umar tanya balik malaikat.
Sebab lah ni tuan-tuan, jual nama ni satu benda yang sangat bahaya. Imam ni kata, imam kampung dia tak tahu. Ini kena hati-hati. Saya nak jawab oleh kerana kita cakap bab kubur ni, riwayat yang kata Umar tanya malaikat, semuanya tak betul satu pun. Tak ada satu pun yang sahih. Kalau Umar pun tak boleh tanya malaikat, Umar kot kampung kita lagi tak boleh tanya. Baik, kita sambung balik. Kemudian dia kata apa lagi? Dalam ayat tu kata jangan berduka cita. Nampak? Ala ma khallaftumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin aw dainin fa inna nakhlufukum fi. Nampak? Tuan-tuan, malaikat bagi tahu jangan sedih. Selalu kita sedih apa? Masa tuan-tuan mati, tuan-tuan sedih apa? Mana saya tahu saya tak mati lagi. Soalan pun. Masa tuan-tuan sakit, tuan-tuan risau apa? Ni betul Ibn Kathir kata. Satu orang masa dia sakit, dia akan bimbang min amrid dunia, daripada urusan dunia. Apa dia urusan dunia yang tuan-tuan takut? Macam kita, macam saya tak takut apa lah kan. Macam tuan-tuan, stable kuda, kapal, wang di bank, mesti siapa nak jaga? Lamborghini, rumah banglo, tanah, duit ASB, semua tu dalam kepala kita. Oi, jangan main tuan-tuan. Dalam duk mati dia boleh fikir lagi. ASB berapa peratus tu ni? Ibn Kathir kata dia risau orang nak mati min amrid dunia, iaitu min waladin, anak-anak dia. Pasal itu saya suka salute orang Melayu ni. Orang Melayu ni memang hebat tau. Saya sembang dengan 2-3 orang, bukan seorang, 2-3 orang. Dia kata, Ustaz, saya dah beli dah rumah siap-siap kat anak saya. Terbaik. Macam apa lah aku tak jadi anak hang. Dia dah beli dah. Dia dah beli dah ni. Anak-anak dia setiap orang. Tuan-tuan tahu tak? Saya tak masalah tahu lah, tapi saya sebut sikit lah. Ada yang beli kereta dah siap-siap. Beli dah siap-siap. Beli kereta siap-siap. Beli rumah siap-siap. Ada yang buka akaun tabung haji daripada beranak. Buka akaun ASB. Very well prepared. Sangat terbaik dalam merancang. Dia kata saya kena fikir untuk ke depan dia. Bagus. Tak salah. Jangan marah. Tak salah. Kita anak sulung saya bagi ni. Anak ni saya bagi ni. Semua ada. Kalau busuk-busuk semua, setiap orang ada 100,000. Saya dah beranak saja saya pergi buka tabung haji, saya dah potong gaji. Ada, dia potong gaji. Masa anak tu kecil, tak apalah. Anak tu besar, dia potong cerah. Tapi saya nak habaq. Ni juga nasihat untuk saya. Nasihat untuk saya ni tuan. Saya jujur cakap nasihat untuk saya. Berapa ramai daripada kalangan kita yang fikir seperti mana Yaqub fikir untuk anak dia. Ibrahim fikir untuk anak dia. Saya tak kata salah, baguslah tuan-tuan beli rumah siap-siap apa semua. Seperti mana dulu tuan-tuan pun tak ada mak bapak yang beli rumah. Tuan-tuan boleh hidup. Rezeki Allah Ta'ala tulis masa dalam perut lagi. Kita takut tu. Min waladin. Dia risau anak dia. Quran kata apa? Quran kata Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'budu min ba'di. Kamu tak datang ke masa Yaqub mati? Mana kita ada kan? Tapi Quran tanya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Ketika mana Yaqub hadara al-maut, dia dalam keadaan nazak. Dia tanya apa? Ma na'budu min ba'di. Aku nak mati dah ni. Hampa esok lepas aku mati, hampa nak sembah apa? Yang bermain di fikiran seorang Nabi, ma na'budu. Apa yang hampa nak sembah lepas aku mati? Anak dia mau kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Kami akan sembah Tuhan bapa engkau, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Ismail. Okey, fine. Min waladin. Daripada anak. Macam tuan-tuan tengok filem Piramli kan, pergi cari orang kaya, pergi kahwin dengan anak. Wa ahlin, dan juga kepada keluarga dia, isteri dia takut. Dia takut isteri dia. Nampak? Bimbang apa akan berlaku. Wa malin, harta benda dia. Habis orang pabih ke, buat apa ke. Pasal itu tuan-tuan saya nasihatkan orang yang ada harta ni, kalau betul-betul dia bimbang harta dia,
dia gunalah harta dia pada jalan yang betul. Kan? Ayo jumpa banyak orang kok. Saya ramai juga saya jumpa. Banyak cerita. Yang saya cuba mau cerita kat tuan-tuan lah, takut saya tuan-tuan cerita yang sama. Dia kata, saya ustaz cerita apa? Harta ni. Ada satu orang yang memang kedekut. Bukanlah satu orang, dua, tiga orang. Dia kedekut. Dia nak makan kedekut. Dia simpan duit kan. Dia makan kedekut. Kambing kalau orang free, kambing tak bisa. Kalau beli, bisa. Durian kalau kenduri di masjid, tak hangat. Kalau beli, hangat. Tuan-tuan faham tak? Yang free semua okey. Yang kena bayar. Kalau dia pergi makan dengan kita pun, sama ada dia mangkit pergi bayar hak dia ataupun dia tunggu kita bayar. Tapi tuan-tuan, orang yang macam ni bila dia mati, bukan satu dua kes, banyak kes. Anak dia akan perhabis cerah tuan. Betul tu saya kata, haji-haji yang ada duit ni infak guna. Yang ni yang tuan-tuan nak bawa. Nabi tanya sahabat, apa betul harta hampa, yang hakikat harta hampa tu yang betul apa dia? Nabi kata, baju hampa beli lusuh, makan jadi najis, yang lain semua tinggal. Nabi kata, apa ma tasaddaqta, apa yang kau sedekahkan, itulah the real harta kita. Tu Nabi tanya sahabat tu, reverse psychology. Nabi tanya harta hampa yang betul apa dia? Bukan yang hampa simpan. Pasal yang kita simpan tuan-tuan, masa kita simpan, kita sakaratul maut tu dah habis dah. Masa kita nazak tu, harta kita dah jadi bukan hak kita dah. Sebab itu orang yang sakaratul maut, dia tak boleh dah agih harta dia. Dia tak boleh dah sebut harta ni baik kat sama orang. Pasal dia dah sakaratul maut tu dah jadi hak waris dah. Kita hanya berkuasa memiliki harta tersebut. Kita boleh hibah ke apa ke masa kita sihat dan hidup. Masa tu kita nak buat apa, itu harta kita. Tapi masa kita sakit, masa kita nazak, sakaratul maut, harta waris kita. Nampak? Punyalah pendek kita punya hak itu. Sebab apa tak payah takut pasal anak? Pasal apa tak payah takut pasal keluarga? Pasal apa tak payah risau pasal harta benda? Pasal apa tak payah bimbang pasal hutang? Fa inna nakhlufukum fi, kami akan ganti yang lebih baik. So tuan-tuan masa mati, tuan-tuan tak payah duk fikir anak bini, tak payah fikir harta. Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik untuk akhirat kita. Kita telah lapang tinggal. Saya pun ada keluarga, tuan ada keluarga. Tak payah kata kita mati tuan. Tak payah kata mati. Nak pergi Mekah 2 minggu, sebulan pun, oh dia punya susah hati lah nak tinggal. Ada orang yang dapat tawaran haji, duk fikir macam mana nak tinggal anak ni. Boleh ke nak tinggal ni? Ada yang tolak pasal tak boleh jaga. Ada yang tolak, dia kata, saya ustaz minta maaf tak pi tahun ni, tak ada siapa nak jaga anak. Nampak cinta tu. Belum mati lagi. Baik. Hadirin mukminin. Kemudian dia tutup ayat tu apa? Beri khabar gembira tentang syurga yang mereka akan dapat. Kata Ibn Kathir, fayubashshirunahum bidhahabin asyar wa husulil khair. Mereka yang beriman dan melakukan ketaatan tadi akan diberikan khabar gembira dan hilang keburukan dan akan mendapat kebaikan. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir berdasarkan apa yang kita baca tadi. Nampak? Tuan-tuan tengok pada muka surat 30. Kita tengok pada muka surat 30. Tengok. Tengok pada perkataan orang-orang yang golongan kanan. Golongan kanan, surah Al-Waqi'ah ayat 90 dan 91, Allah sebut tentang Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ni, masa mereka nak mati ni, tuan-tuan, doa kita Ashabul Yamin daripada golongan kanan. Apa yang kita akan dengar? Tuan-tuan tengok. Menurut Ibn Kathir, ketika dia menafsirkan ayat surah Al-Waqi'ah ayat 90, kata dia, tubashshiruhumul malaikatu bidzalik. Malaikat memberikan khabar gembira kepada golongan kanan. Taqulu li ahadihim, dia berkata kepada mereka, yakni golongan kanan, salamun lak, sejahtera dan selamat untuk engkau.
Ai la ba's alaik. Tidak ada benda yang buruk kepada engkau. Kemudian dia kata apa lagi? Anta ila salamah. Engkau menuju kepada keselamatan. Anta min ashabil yamin. Engkau daripada golongan. Ni masa nak mati ni. Engkau daripada kalangan ahli kanan. Wa qala Qatadah wa Ibnu Zaid. Berkatalah Qatadah dan Ibnu Zaid. Salima min adzabillah. Dia selamat dengan maksud daripada siksa Allah. Wa sallamat alaihim malaikatullah. Dan dia diberi keselamatan oleh malaikat Allah. Khabar yang kata dia selamat itu daripada utusan Allah. Wakil Allah bagi tahu kata dia selamat. Wa qala al-Bukhari fasalamun lak ay musallamun laka annaka min ashabil yamin. Dia telah diberitahu tentang dia termasuk daripada kalangan orang yang selamat, iaitu dia daripada ashabul yamin. Selamatlah. Ashabul yamin, apa maksud ashabul yamin? Orang yang akan dapat buku catatan daripada sebelah kanan. Orang yang akan berat timbangan dia di sebelah kanan. Nampak? Dan kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan kita tengok pada muka surat 31, golongan yang sebaliknya. Golongan yang sebaliknya, tuan-tuan tengok dia bawa daripada firman Allah surah Al-Waqi'ah ayat 92 hingga 94. Dan daripada golongan kiri yang mendustakan Rasul, mereka lagi sesat. Mereka akan disambut daripada air panas yang mendidih, dibakar di dalam neraka jahim. Kata Ibn Kathir, wa amma in kana al-muhtadar. Dia kata orang yang nazak. Muhtadar ni orang yang sakaratul maut, nazak. Orang yang nazak, orang yang sedang sakaratul maut, jika dia minal mukadzibina bil haq, daripada orang yang kufur kepada agama Allah, orang yang tidak beriman, ad-dhalin 'anil huda, apa dia? Wa huwal mudhabul ladzi yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dia akan diberitahu bahawa yang menanti dia adalah cairan panas yang akan membakar isi perut dia, kulit-kulit dia sampai terborai keluar. Kemudian dia diberitahu lagi wa taqriru lahu finnar, dan dia akan dikekalkan di dalam neraka yang menutup taghmuruhu min jami'i jihah, mai daripada semua, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nampak? Dan kita tutup dengan hadis yang saya baca tadi, hadis Aisyah. Nampak? Nabi kata wa innal kafir idza busyira bi'adzabillah. Orang yang ketika mati dia telah diberitahu dengan azab Allah yang disediakan untuknya, dia benci untuk bertemu dengan Allah. Dia takut. Sebaliknya, wa karihallah, dan Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Hadis ni ada dia punya perenggan yang pertama, iaitu orang yang diberikan khabar gembira, dia cinta dan tak sabar nak bertemu dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila seseorang itu mati, apa Nabi suruh kita buat? Bila satu orang tu mati, Nabi suruh kita buat apa? Asri'u bil janazah. Nabi suruh kita segerakan jenazah. Nabi kata apa? Apa alasan Nabi suruh segera jenazah? Dua alasan. Nabi kata asri'u bil janazah. Segerakan kamu menguruskan jenazah, simpan dia cepat-cepat. Fa in takun salihah. Nabi bagi explanation dia. Apa dia maksud Nabi suruh cepat tu pasal apa? Kenapa? Nabi kata fa in takun salihah, kalau dia orang yang baik, dengan kamu menyegerakan pengurusan jenazah, dengan kamu menyegerakan pengebumian, kamu telah menghantar dia kepada janji Allah yang dia ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu tu. Maksudnya kalau orang tu beriman, orang tu baik, kita segerakan dia, sebenarnya kita membantu dia pasal dia memang minta nak cepat. Dan kita menghantar dia kepada keseronokan, kenikmatan yang Allah janji Allah bagi tahu masa dia nak mati tu. Kalau yang jahat, yang dapat berita apa tu? Ustaz, taruh bila sat tu, biar pilah sat awak. Dia ni nampak macam berita buruk. Kalau orang yang buruk, orang yang kita tahulah yang tak sembahyang apa semua kan, lagi kena cepat. Nabi kata kamu mengangkat riqab, kamu mengangkat keburukan yang ada pada dia daripada pundak-pundak kamu. Tapi dia meronta-ronta tak mau. Jadi hadirin mukminin, itu benda gaib. Saya tak mati,
Tuan-tuan pun tak mati. Siapa di kalangan kita yang tak lalui benda ni? Belum melalui benda ni. Tapi dia keluar daripada nas Al-Quran dan dia keluar daripada nas hadis, kita wajib beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan memberkati majlis kita. Saya buka pada sesi soal jawab. Ada soalan tak? Ada? Clear? Kan tuan-tuan semua duk tunggu berita. Okey, terang? Okey, nanti kalau ada kita boleh sembang masa sesi ngopi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat, insya-Allah Allah Ta'ala berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.